Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor, dan selamat menyertai kursus saya. This is wrong, why? Betulkan. Ayat ini memang salah. Jadi kadang-kadang kita tengok pelajar yang berasa kecewa kerana selepas menulis 300-400 patah perkataan, markanya sikit sahaja, markanya rendah, dan dia tengok banyak garisan merah di bawah yang menandakan ayatnya betul. Tetapi mungkin dia tidak ada peluang untuk mengetahui mengapa dia salah. Sebab sekarang kita pun tahu guru-guru yang mengajar bahasa, mereka rasa kesuntukan masa untuk membetulkan setiap karangan dan tulis semula untuk pelajar. Mereka tidak dapat membuat demikian sebab satu kelas itu mungkin 30-40 orang. Setiap orang menulis 300-400 patah perkataan dan karangan itu mungkin ada banyak kesalahan. Jadi guru-guru bahasa pun berasa sangat susah untuk membetulkan satu-satu. Apa yang mereka boleh buat ialah membuat garisan merah untuk memberitahu kamu ini salah sebab itu markanya begitu rendah. Dan kita memahami kesusahan guru-guru sekalian sebab mereka juga kesuntukan masa untuk mengajar, membetulkan karangan dan mengeluarkan soalan untuk ujian peperiksaan, masukkan data dalam komputer. Guru-guru terlalu sibuk juga. Jadi apa yang kita sendiri boleh buat ialah seperti saya kata, paling penting kita tahu mula dari make sentences. Dan make sentences kadang-kadang pelajar tidak pandai membina ayat. Jadi mulalah dari, tengoklah video saya sudah mula mengajar struktur ayat. Jadi susunan ayat yang betul, urutannya bagaimana, mengikut jalan bahasa, kosakata, grammar, mengikut tanda bacaan yang tepat. Jadi selepas itu kita masuk ke bidang bina ayat. Dan dari bina ayat, kalau kita boleh membina 40 atau 50 ayat yang tepat sekali, maka apabila 40 ayat ini digabungkan menjadi satu petikan atau ia boleh digabungkan supaya menjadi satu karangan yang lengkap, 40 ayat, 30 ayat begitu. Okey? Jadi hari ini saya akan membuat dengan membetulkan ayat ini untuk menunjukkanmu sekalian supaya kamu tahu bagaimana dan mengapa ia salah. Dan hari ini adalah video yang kedua saya membuat naik untuk kamu sekalian. Okey? Jadi kita tengok di papan sini. Kita tengok sini. She need a purse for put money, so money will save. Jadi kita tengok, kita faham, tapi kita tahu ia tidak tepat. So she need a purse. Yang pertama ini memang sudah salah. Mengapa? Yang salah ini. Yang salah need. Saya pernah mengajar kamu, jikalau kita gunakan I atau you atau we atau they, kata kerjanya tidak boleh tambah s, need. Tetapi jikalau kita gunakan he atau she ataupun it, maka kata kerja itu mesti kita tambah s. Kita mesti tambah s. She, jadi kata kerja tambah s. She needs a purse untuk menyimpan duit. Jadi kalau dalam bahasa Melayu kita fikir, oh untuk itu for, salah. Okey, di sini kita mesti guna to sebab di sini ia digunakan sebagai kerana.
Contohnya saya tanya kamu, why did you go to the market? Oh, to buy some fish. To maksudnya kerana, because I wanted to buy some fish. So to ialah because. Di sini, mengapa dia perlukan dompet? Because dia ingin menyimpan duit. Tapi dalam bahasa Melayu kita cakap untuk. Jadi kita fikir untuk itu for. Jadi tulislah for, salah sudah. Okay? Jadi di sini kita gunakan apa? Kita gunakan to. Tumput wangnya. Wang siapa? Wangnya. Jadi di sini her money. Wangnya. So itu salah. So maksudnya oleh itu. Oleh itu duitnya selamat. Sebenarnya kita harus cakap so itu seperti oleh yang demikian atau oleh itu. Tetapi sebenarnya kita ingin cakap dia perlukan wang, dompet untuk menyimpan wang supaya wangnya selamat. Supaya so that, bukan so. Jadi di sini kita mesti tambah that. So that money sudah 2 kali sebut. Sini sebut money. Ini lagi money, tidak boleh. Oke? Kali kedua kita guna ganti nama. Kita gunakan I, you, we, they, he, she, it. Wang itu it, benda. Jadi so that it. Oke? Akan selamat. Akan memang will. Tetapi selamat itu salah. Mengapa? Sebab safe. Safe ini adalah adjective. Sifat nama. Di hadapan adjective kita mesti ada am, is, are, was, were, be. Contoh, I am happy. You are busy. Busy dan happy adalah adjective. Kalau dia adjective, di hadapan mesti ada am, is, are, was, were, ataupun be. Kalau sudah ada will, kita tambah be. Bukan will is safe, salah. Oke? Jadi sini will be safe. Jadi sudah betul. Sudah betul. Sekarang biar saya tuliskan ayat yang tepat dan kamu boleh salin ataupun tengok. So jawapan yang tepat she. So tadi ini salah, needs. A purse to, bukan for. To put her money, bukan money sahaja tetapi her money. Supaya, so that. Duit itu ganti nama it. Will, akan. Selepas will kita tambah be, sebab safe ialah adjective. Ini sudah betul. Ayat ini betul. Ayat ini betul. Okey, boleh faham? Boleh faham? Jadi ini sangat mencabar tetapi menarik hati. It's very interesting. Bagaimana kita urus ayatnya. Okey? Jadi setakat ini sahaja. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sini. Sekarang saya dalam proses menulis Dr. Lee's Method Grammar Level 2 dalam dua bahasa. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, bahagian penerangan sahaja. Sebab ini English Grammar. Saya tidak dapat setiap soalan saya menterjemah kepada bahasa Melayu sebab akhirnya kamu mesti isi jawapan dalam bahasa Inggeris juga. Jadi bahagian penerangan atas permintaan subscriber dan pembeli level 1, mereka mencadangkan sebenarnya meminta saya untuk menterjemah dalam bahasa Melayu bahagian penerangan supaya mereka lebih memahami. Dan saya rasa itu cadangan atau permintaan yang baik dan saya sedia membuat begitu.
Jadi buku dua ini menggunakan masa yang panjang sedikit sebab saya perlu menterjemah. Semalam saya sudah sampai ke bab ke-19 dan buku ini saya cadang menulis atau memberi 42 topik. Sekurang-kurang pun 40 topik. Jadi perlukan sedikit masa. Sudah sampai ke bab ke-19. Dalam minggu ini mungkin saya tambah 2-3 bab. Jadi sudah separuh habis dalam minggu ini. Saya ada online kelas yang baru tapi pada bulan November. Sebab apa? Pada 6 hari bulan September saya telah mula kursus. Saya buka 2 kelas online dan kedua-dua kelas itu pun ada ramai pelajar, jadi saya tidak akan terima pelajar baru lagi. Kelas yang bulan September sudah start dan saya tidak terima orang lagi. Yang bulan Julai saya buka 2 kelas juga. Mereka akan tamat kursus pada bulan Oktober. Jadi bulan November saya akan buka kelas baru. 4 bahagian ini juga. Speaking, make sentences, reading, dan grammar. Dan pada bulan November saya akan buat begini. Kelas akan dibuka secara individu. Kamu boleh pilih sama ada mengikuti kelas individu, maksudnya seorang guru, seorang murid, ataupun dalam kumpulan kamu suka hati. Bahagian kumpulan saya ada 2 pilihan. Sama ada kamu mau kumpulan kecil ataupun kumpulan besar. Kumpulan besar itu kadang-kadang pelajar suka sebab real, enjoy ya. Tapi ada orang yang suka kumpulan kecil. Jadi saya beri 3 pilihan. Jadi kamu boleh pilih yang mana sesuai dengan yang dapat menyesuaikan permintaan dan keperluan kamu sendiri. Dan buku ini level 1. Buku level 1 masih ada permintaan daripada subscriber. Jadi sekarang kerana saya di Johor dan Johor masih fasa 1, kami belum masuk ke fasa 2. Jadi kilang-kilang tidak dapat beroperasi. Jadi apabila kilang-kilang boleh beroperasi, maka buku level 1 ini akan terus dicetak. Jadi sekarang jikalau kamu ingin membeli level 1 untuk mengukuhkan asas grammar kamu, kamu boleh tempa dahulu. Apabila buku boleh dicetak, saya akan maklumkan. Jadi jikalau kamu ingin tempa buku level 1, yaitu buku ini, ataupun kamu ingin mendaftar diri untuk menyertai kursus ini semua, atau satu di antaranya, sila WhatsApp kepada saya 019-7878-299. Kamu WhatsApp kepada saya lah, tempa buku dan mendaftar untuk belajar. Tetapi sebab bulan November sekarang baru September, jadi jangan daftar dahulu. Bulan Oktober daftar Okey, setakat ini sahaja. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video-video yang akan datang. Terima kasih.